TV KPM. Mana Aiman ni? Man! Oh, Man! Murid-murid nampak tak Abang Aiman? Sebab Abang Aiman cakap jumpa Abang Akmal dekat sini, dekat mak-mak komputer ni. Mana Aiman ni? Ni, ada otak, ada monitor, ada CPU yang dah terbuka ni. Kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Ini saya kena beritahu cikgu ni. Mana cikgu? Cikgu! Oh, cikgu! Tolong saya cikgu. Ni kenapa ada otak kat luar ni cikgu? Kenapa Akmal? Ni cikgu, ada otak kat luar. Lepas tu tiba ada monitor. Lepas tu, ni siapa yang buka CPU kita ni cikgu? Cikgu lah yang buka. Cikgu yang buka? Kita nak belajar apa ni cikgu? So kalau Akmal nak tahu, kita masuk kelas tu. Jom! Cikgu, nampak tak Aiman mana? Aiman. Mana Aiman? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Mendengar Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid dah tahu dah mata pelajaran yang kita nak belajar kali ini adalah sains komputer. Dan siapakah cikgunya? Inilah dia, tak lain tak bukan. Kita bersama dengan Cikgu Nur Ashikin. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik Akmal. Akmal apa khabar? Saya cukup teruja nak belajar mata pelajaran sains komputer kali ini, cikgu. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan jurubahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Zaimi. Apa khabar Cikgu Zaimi? Sihat ke? Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Kalau kita bercakap mengenai mata pelajaran sains komputer ini, saya pasti di dalam tingkatan 5 hanya ada 3 bab saja, betul? Betul. Tapi yang ini bab apa yang kita nak belajar ni Cikgu Ashikin? Dan apa kaitannya dengan gimmick kita lakukan pada awal tadi? Okey, ini adalah bab 1 bagi tingkatan 5. Komputer dan impak. Okey. So untuk yang hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer. Jadi murid-murid, saya pasti anda pun dah bersedia. Jadi apa lagi? Kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Ashikin. Silakan Cikgu. Terima kasih Akmal. Okey, kita akan lihat kepada pengenalan kepada seni komputer. Seni bina komputer ini terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu unit pemprosesan pusat, UPP atau dikenali sebagai Central Processing Unit, CPU. Unit ingatan serta unit peranti input dan peranti output. Inilah dia gambaran kepada komponen utama dalam seni bina komputer, iaitu kita ada UPP tadi, kita ada unit ingatan dan juga unit peranti input dan juga peranti output. So kita akan lihatlah satu persatu, supaya kita faham tentang unit pemprosesan pusat, CPU yang kita sebut sebagai otak tadi kan. So inilah dia. Unit pemprosesan pusat juga dikenali sebagai pemproses, disebut sebagai pemproses ataupun CPU, yang merupakan otak bagi sistem komputer. Tanpa CPU tadi, komputer kita ni tidak akan berfungsi. CPU ni terdiri daripada beberapa komponen. So dia ada 3 komponen yang utama, iaitu unit aritmetik dan logik, ALU. Kita ada unit kawalan dan juga daftar. Kita lihat apa fungsi dia. Dalam unit aritmetik dan logik ataupun ALU ini, dia akan melakukan operasi aritmetik dan operasi logik. Dilibatkan matematik lah di sini. Kemudian unit kawalan. Unit kawalan ini juga berfungsi untuk mengawal operasi ingatan. Kemudian kita ada pemproses dan juga peranti input dan output. So untuk daftar pula berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Kemudian dia menghantar arahan yang dicapai daripada ingatan utama sebelum diproses di ALU dan menerima hasil daripada ALU sebelum dihantar ke ingatan utama. Inilah dia contoh apa yang ada dalam motherboard kita ni. Inilah dia. Kita ada CPU. Dia kecil sahaja dan dia adalah merupakan
satu alat yang sangat penting bagi komputer. Tanpa dia, komputer kita memang tidak akan berfungsi. Itulah Cikgu, dia otak. Ini yang orang kata i5, i7, i9 tu kan? Ya, Yang kita chip ada. pemprosesan tu kan? Ya, betul. Oh. Okey, maksudnya yang sekarang dia dah makin tinggi tu makin bagus lah. Okey, makin laju kan kita punya komputer tu. Ya. Ha. Okey. Okey. So seterusnya kita lihat kepada unit ingatan. Mhm. Okey. Fungsi utama unit ingatan ini adalah untuk menyimpan data dan arahan semasa komputer digunakan. Jadi ingatan ni dia cuma simpan data secara sementara. Okey, selagi mana arahan yang merujuknya masih lagi beroperasi. Jadi unit ingatan ni tidak digunakan untuk menyimpan data secara kekal kerana unit ini bersifat meruap. Okey, apa maksud dia? Data akan hilang kandungannya jika bekalan kuasa elektrik putus ataupun mungkin komputer kita tiba-tiba terpadam. Okey. Okey. Dan ini adalah kursus bagi ingatan utama. Kita ada RAM. Oh. Okey, RAM. Tahu kan RAM? Dekat-dekat kita tu ada RAM. Okey. RAM adalah random access memory ataupun ingatan capaian rawak. Jadi ingatan utama ni dia ada dua lah. Kita ada RAM dan juga kita ada ROM. Kita dah tahu tentang RAM. ROM pula adalah read only memory ataupun ingatan baca sahaja ni dia akan kekal selama-lamanya untuk dalam kita punya sistem komputer itu. Okey, inilah dia. Dynamic Random Access Memory. Okey, ini pula adalah contoh ingatan utama RAM yang menunjukkan sel alamat ingatan. Okey, alamat ingatan disertakan dengan kandungan ingatan tadi. Okey. Okey, kemudian peranti input dan juga peranti output. Okey, peranti input dan output ni adalah komponen yang digunakan untuk masukkan data dan memaparkan hasil daripada sistem komputer. Kemudian inilah dia peranti input. Okey, dia akan menukarkan data luaran ni kepada satu bentuk yang boleh difahami dan kemudian diproses oleh komputer. Contohnya papan kekunci. Okey, kita tekan huruf A, kita akan nampak dekat mana. Kita akan Monitor. keluar dekat monitor. Okey, tapi sebelum nak keluar dekat monitor tu dia akan proses dulu. Jadi apa peranan yang diambil oleh CPU? Okey, otak tadi dia akan proses dulu. CPU tadi dia akan buat kerja dulu. Kemudian baru dia akan keluarkan pada monitor kita. Okey, kita ada skrin sentuh, pengimbas, perakan suara dan juga tertikus. Okey, peranti output pula adalah untuk kita paparkan hasil tadi itulah. Okey, apa yang kita masukkan, dia akan keluarkan hasil dia. Yeah. Okey, contohnya adalah pencetak, monitor dan juga pembesar suara. Kita dah belajar dah tadi. Ya. Okey, cikgu nak uji. Uji siapa, cikgu? Uji Akmal. Punya kawan kan? Aiman. Aiman dah lari. Okey, kita akan uji Akmal. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Nyatakan 3 komponen dalam seni bina komputer. Apa 3 komponen tadi? Yang pertama, apa yang saya ingat, cikgu? Unit pemprosesan pusat. Lepas tu yang nombor 2, unit ingatan. Betul. Dan lagi satu, cikgu, ada talian hayat. Yang ketiga, unit peranti input dan peranti, kalau ada input mesti ada output. Unit peranti input dan unit peranti output. Ya, tepat sekali. 300 markah untuk saya. 300. Banyak sangat tu. Okey, ini jawapan dia. Okey. Okey, tanya. Baik. Masih lagi dapat menguasai apa yang kita dah belajar. Okey, berikan 2 contoh peranti input. Kita tahu dah. Ni, satu keyboard tu, cikgu. Atau papan kekunci. Ya. Lagi satu, cikgu baru je tunjuk tadi. Contohnya adalah scanner atau kita panggil pengimbas, cikgu. Betul. Nak scan apa tu? Kita nak scan segala contoh macam ada kertas ke dokumen ke apa kan. Kita scan, tekan-tekan keluar kat situ. Betul. Ini cakap dia. je selalu buat, cikgu. Dah biasa kan? Okey. Okey, yang ketiga. Contoh peranti output pula. Kalau yang output tadi, macam cikgu cakap tadi, kalau kita tekan huruf A, dia keluar dekat mana? Dia keluar dekat monitor. Itu satu. Lagi satu, ini cikgu, apa? Loudspeaker ataupun pembesar suara Kita speaker. Ya, sebab dia output mengeluarkan. Itu kata kunci dia. Betul, cikgu? Ya. Apa yang masuk mesti keluar. Itu dia. Betul ke, cikgu? Betul. Cikgu macam tak yakin dengan jawapan saya. Okey. Baik. Okey, yang seterusnya. Apakah fungsi unit aritmetik dan logik? ALU, cikgu Kalau seingat saya lah, cikgu kan, melakukan operasi logik dan operasi aritmetik. Ya. Kan?
berkaitan dengan matematik. Tapi cikgu, macam mana kita nak mudah ingat mengenai pengertian ALU ini ataupun ALU ni cikgu? Apa yang murid-murid kena faham supaya kalau keluar je bentuk soalan macam ni kan, senang je nak jawab ni. Kalau memang untuk yang ALU ni, memang kita ingat ALU pun dah cukup. Tulis ALU pun melaksanakan fungsi, ALU pun dah cukup sebenarnya. Okey, unit aritmetik dan logik pun dah cukup. Okey, dia cuma melaksanakan proses tersebut. Itu dia sebab kalau saya melihat contoh soalan yang sebelum ini, kalau output tu kita dah tahu dah apa yang mengeluarkan. Kalau input tu pun apa yang kita nak masukkan segala data kan. Yang ALU ni nampak tak, cikgu dah bagi tips dah macam mana nak jawab bentuk soalan ini. Okey cikgu, seterusnya kita tengok. Okey. Yang seterusnya, fungsi unit kawalan. Apa dia nak kawal ni? Apa kita nak kawal cikgu? Seingat saya dia ada kena dengan ingatan, pemprosesan dan juga peranti input dan output. Betul. Okey, dia akan kawal operasi ingatan tadi, kita ada RAM tadi kan, pemproses tu CPU dan juga peranti input dan output. Ini adalah soalan yang orang kata mudah sebenarnya cikgu kan? Sangat mudah. Kita faham apa pengertian tersebut, kita boleh menjawabnya. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Kepada murid-murid semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, murid paling pintar, iaitu Ahmad Nazri. Wah, takutnya saya. Okey, cikgu. Kali ini cikgu nak kongsikan apa pula. Katanya ada kena mengena dengan kitaran mesin. Betul ke? Nak belajar mesin kan? Ya. Okey, jom cikgu. Okey, jom kita belajar kitaran mesin, iaitu capai, nyakut dan juga laksana. Okey. Tugas utama CPU ni adalah untuk melaksanakan arahan untuk memproses data. Jadi pemprosesan data dan arahan mengikut kitaran mesin, iaitu kitaran capai, nyakut, laksana, ataupun FDE, fetch, decode, execute cycle. So kita boleh guna dia keyword tersebut. FDE. Okey, mesti sebut FDE dululah. Fetch, decode, execute cycle. Jadi FDE juga dikenali sebagai kitaran arahan. Okey, instruction cycle. Baik. Inilah dia. Proses. Proses yang ada dalam kitaran mesin. Capai, nyakut, laksana. Okey, kita akan lihatlah satu persatu. Okey, itu dia. Kitaran mesinnya. Okey, kitaran mesin tadi, pemproses ni dia akan menghantar isyarat supaya data dan arahan dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Ingatan utama tadi kita tahu dah, dia adalah RAM. Okey. Kemudian data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Lepas itu, ini dia. Kemudian capai. Okey, capai. Kita mula dengan capai, fetch. Okey, unit kawalan ini dia akan berikan isyarat supaya pemproses mencapai data dan arahan dari ingatan utama dan disimpan dalam daftar sementara menunggu untuk diproses. Okey, kemudian kita kena nyakut dia. Okey, decode dia. Okey, unit kawalan ini akan menyakut atau akan terjemahkan arahan bagi menentukan jenis operasi yang akan dilaksanakan oleh ALU. Kemudian dia akan laksana ataupun execute. Pemproses ini dia akan melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data seperti dinyatakan oleh arahan. Ini dia. Pemproses juga akan ulang proses capai, nyakut, laksana sehingga semua data dan arahan selesai diproses. Jadi semasa proses ini diulangi, hasil pemprosesan disimpan sementara dalam daftar sehingga selesai dan hasil akhir itu akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan melalui peranti output. Contoh peranti output tu monitor lah. Monitor, loudspeaker. Okey. Seterusnya cikgu, kita tengok. Okey, jadi semua perisian komputer, software kan, software perisian dibina daripada set-set arahan. Macam coding lah kan. Itu arahan diikutkan dalam perduaan. Perduaan ni daripada dua
nombor saja, iaitu 0 dan 1. Jadi kita capai nyahkut laksana ni adalah urutan proses-proses yang perlu diikuti oleh pemproses untuk memproses set arahan sehingga selesai. Ni dia, kita lihat supaya dengan lebih jelas. CPU ni ada 3 langkah untuk proses data. Okey. Jadi inilah dia FDE tadi, fetch, decode, execute. Jadi setiap kali kita membuka dan bekerja dengan atur cara, data dan arahan tadi tu akan dimuatkan ke RAM. RAM. Okey, RAM kat sebelah dia tu. Kemudian oleh kerana RAM ni diakses langsung oleh CPU, jadi CPU ni boleh baca data dengan cepat. Untuk capai pula dalam langkah ini, CPU ni akan ambil beberapa data dan arahan daripada ingatan utama RAM dan kemudian menyimpannya dalam ingatan sementara dinamakan sebagai daftar. Ini dah dia. Okey, antara CPU pergi ke RAM, RAM kepada CPU. Jadi dia tanyalah, bolehkah saya dapatkan sedikit data? Jadi dia akan berlaku proses di antara RAM dengan CPU tadi. Okey. Lepas tu RAM tersebut silakan ambil. Oh, RAM tu boleh bercakap, cikgu? Ya, RAM tu dia cakap. CPU minta data. RAM cakap, ambil, silakan ambil. Maksudnya dekat sini, cikgu, sekiranya kita punya RAM dekat sesebuah peranti itu kalau lagi besar, lagi baguslah kan? Ya, lagi laju dia boleh berfungsi. Oh, okey. Baru saya faham. Baik, seterusnya kita tengok. Untuk capai fetch. Okey, untuk ini berlaku, jadi CPU ini akan gunakan satu peranti laluan dikenali sebagai sistem bus. Jadi CPU akan mencapai arahan dalam bentuk byte di ingatan RAM menggunakan bus alamat, address bus. Okey. Okey, kita akan belajar nanti. Okey. Okey, CPU. Okey, CPU dia ada bus alamat tadi. Pergi kepada RAM ataupun ingatan. Jadi data daripada kawasan ini akan bergerak daripada RAM ke CPU dan CPU ke RAM menerusi bus data. Inilah dia. Okey, CPU dia ada bus data pergi ke RAM, RAM gunakan bus data, dia kembali kepada CPU. Itu dia punya proses dia. Okey, kemudian kita akan nyahkut. Sebab kita nak faham kan? Jadi nyahkut ni peringkat CPU ni cuba nak memahami dan juga mengaplikasikan arahan. Jadi CPU ni akan menyahkutkan arahan, kemudian mendapatkan maklumat dan bersedia untuk langkah seterusnya. Jadi dia cubalah memahami arahan-arahan yang berbeza. Oh. Okey, yang ini Yang terakhir adalah laksana, execute. Jadi tahap pelaksanaan ini ada di mana pemprosesan data berlaku. Jadi arahan ini dilakukan pada data. Jadi sebaik saja kitaran selesai, kitaran tersebut akan bermula semula. Proses itu akan berlaku sehingga dia selesai. Okey, itulah dia FDE, cikgu Ya, FDE. Fetch, decode, execute. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita tengok apa pula, cikgu? Sekarang cikgu ada ada soalan untuk Baik. Akmal. Cikgu pun dah terangkan tadi kan? Ingat lagi kan? Banyak kita belajar. Betul, cikgu. Baru je cikgu terangkan tadi. Kalau saya tak boleh nak jawab. Tak tertinggal kat bawah. Okey, jom cikgu. Kita tengok soalan contoh yang pertama. Baik, ini dia. Okey, Raja 1 menunjukkan komponen unit pemprosesan pusat. Kita ada unit kawalan, kita ada daftar dan juga X dekat Raja 1. Okey. Berdasarkan Raja 1, nyatakan unit X. Apakah X? Oh, ini senang, cikgu. Ini orang panggil apa tu? ALU. ALU. Arithmetic, apa cikgu? Logik dan unit. Ini cikgu, betul? Betul. Kalau sebut ALU pun tak ada masalah. Oh, boleh juga? Boleh. Okey. So terangkan. Apa fungsi dia? Itu saya kena tanya kawan saya dulu, cikgu. Ini yang mengenai pasal input output tu, cikgu. Apa proses memprosesan input dan juga output. Apa dia nak buat dekat sini? ALU. Yang mana? Yang dekat sini. Fungsi X tu. Dia nak melakukan operasi arithmetic. Dan logik. Itu dia. Potong markah. Ya, setengah, cikgu, setengah. Okey. Dia akan melakukan operasi arithmetic dan logik. Yang seterusnya. Berkenaan kitaran mesin. Kita capai nyahkut laksana. Jadi berdasarkan Raja 2, lengkapkan P dan Q. Apakah P, apakah Q?
Okey. Apakah P? Kalau P itu, kalau kita dapat lihat, kitarannya adalah capai. Okey. Jadi apa yang cuba untuk dicapaikan adalah memori cikgu untuk disimpan ataupun data untuk disimpan. Okey, dia nak capai daripada Ya, dicapai ingatan utama dan disimpan di dalam daftar. Ya. Ya. Yang seterusnya Q adalah Nyahkod ataupun kita panggil decode lah cikgu decode. Decode ni cikgu, kalau saya tengok cikgu, merupakan satu unit kawalan menterjemah arahan ke dalam bahasa mesin. Bahasa mesin. Bahasa mesin. Oh, saya bila tahu bahasa lain macam cikgu ya. Bahasa mesin. Bahasa mesin tu dia cuma tahu 0 dan 1 sahaja. Kalau kita tengok yang kitaran seterusnya laksana adalah operasi aritmetik dan logik dilaksanakan terhadap data. Cikgu, saya rasa yang ini murid-murid memang kena hafal, betul? Ya, betul. Wajib hafal. Kan? Kalau tak dia akan sukar untuk mengingatinya. Ya, baru faham. Baik, contoh soalan seterusnya. Terakhir. Okey. Jadual satu adalah berkenaan komponen seni bina komputer. Okey, kita ada unit dan juga pernyataan T untuk menyimpan data dan arahan semasa komputer digunakan. Okey. U pula menggunakan peranti seperti tertikus dan papan kekunci untuk masukkan data ke dalam sistem komputer. Okey, so senang apakah cikgu. T? Kalau T, kita tengok je kata kuncinya adalah menyimpan data. Jadi apakah dia punya komponen cikgu Ya, komponen. Ini kita panggil apa? Unit ingatan cikgu Ya, unit ingatan. Unit ingatan. Sebab kata kuncinya adalah menyimpan data. Betul. Kalau seterusnya U, kalau kita dapat lihat, nampak tak? Dia punya kata kuncinya adalah seperti tertikus, papan kekunci. Jadi ini merupakan peranti input. Kalau output tu, kalau dia kata macam monitor, pembesar suara, itu output, betul? Ya, betul. Ya. Tepat sekali. Okay, sangat hebat. Betul. Saya bagi jawapan dan juga penerangan. Mana dapat anak murid macam ni? Okey. Ada lagi ke cikgu? Dah habis. Itu sahaja. Contoh soalannya kan. Kali ni yang mana mengenai apa? Nyah kunci FDE. Iaitu F merupakan fetch, decode dan E execute. Jadi murid-murid kena faham dan hafal. Jadi kalau bila keluar je contoh soalan macam ni, kita dapat jawab dengan betul-betul cikgu Asyikil. Ya, betul. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam menengah mana cikgu? Atas. Menengah atas. Ya. KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, kadang-kadang kan saya tertanya-tanya lah, apa sebenarnya asas seni bina komputer ni, Cikgu Asyikil? Nak tahu? Nak. Okey, jom kita lihat. Okey, mari kita. Asas seni bina komputer. Okey, ataupun seni bina von Neumann. Okey, yang ni adalah nama orang sebenarnya. Dia lah pencipta dia. Von Neumann. Okey. So, semua komputer ni adalah berdasarkan reka bentuk asas, iaitu seni bina von Neumann ataupun von Neumann architecture. Inilah dia gambaran apa yang ada kan dalam kebanyakan seni komputer. Okey, komputer terdiri daripada 4 subsistem utama. Kita ada ingatan, kita ulang balik sebenarnya. Kita ada ALU ataupun unit arithmetic logic. Kita ada unit kawalan sistem. Kemudian kita ada input dan juga output. Jadi setiap atur cara yang disimpan dalam ingatan semasa pelaksanaan dan dilaksanakan mengikut urutan. Ini dia gambar raja. Kita ada bus kan. Jadi kita ada ingatan, kita ada pemproses CPU tadi. Dalam CPU tadi kita ada unit kawalan, kita ada ALU. Okey, kita ada input output. Okey, ingatan ni untuk apa? Dia nak simpan data dan juga program.
Kemudian untuk pemproses, okey, dalam pemproses ni kita ada unit kawalan. Unit kawalan ni dia akan melaksanakan program. Okey, manakala untuk ALU tadi, dia akan melakukan operasi aritmetik logik yang diminta oleh atur-cara. Okey, kalau kata logik ni macam dia gunakan jenis data boolean. Kemudian dia macam tanya ya ke tidak. Dari segi logiknya ya tidak. Okey, true false. Okay. Itulah dia. Antaranya lah. Okey. Kemudian kita tengok pada input output. Input output ni dia akan berkomunikasi lah dengan kita. Okey. Contoh monitor, kita ada papan kekunci, kita ada peranti simpanan, kan, kita ada RAM. ROM memang dia kekal. Okey. So ini yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem komputer. Jadi tugas utama CPU ni adalah untuk melaksanakan arahan memproses data. Baik. Jadi pemprosesan data ni dan juga arahan akan ikut kitaran mesin. Ulang balik kitaran, capai, nyakut laksana ataupun FDE, fetch, decode, execute, cycle. Baik. Jadi FDE ni juga dikira sebagai kitaran arahan. Okey, instruction cycle. Okey, proses dalam kitaran mesin ini gambar rajah yang perlu kita ingat. Okey, yang perlu kita ingat, kita ada RAM ataupun ingatan utama tadi, dia akan berkomunikasi dengan CPU. Okey. Pemproses ni dia akan menghantar isyarat supaya data dan arahan dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Jadi data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Jadi proses kitaran mesin kita capai tadi, dia akan daripada unit kawalan tadi dia akan berikan isyarat supaya pemproses mencapai data dan arahan dari ingatan utama dan disimpan dalam daftar sementara menunggu untuk diproses. Kemudian untuk nyahkut ataupun decode, unit kawalan ni dia menyahkut atau menterjemah arahan bagi menentukan jenis operasi yang akan dilaksanakan oleh ALU. Okey, yang terakhir adalah laksana ataupun execute tadi. Pemproses ni dia akan melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data seperti yang dinyatakan oleh arahan. Jadi pemproses ni dia akan ulang proses capai nyahkut laksana sehingga semua data dan arahan selesai diproses. Semasa proses ini diulangi, hasil pemprosesan disimpan sementara dalam daftar sehingga selesai dan hasil akhir akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan melalui peranti output. Jadi semua perisian komputer dibina daripada set-set arahan, iaitu arahan diikutkan dalam peduaan. Okey, kitar capai nyahkut laksana ialah urutan proses-proses yang perlu diikuti oleh pemproses untuk memproses arahan sehingga selesai. Kalau dikata arahan diikutkan dalam peduaan tu, maksudnya dia hanya menggunakan nombor 0 dan 1. Okey, komputer kita ni tak faham bahasa kita. Okey, kita type A pun dia tak faham juga. Tapi kalau kita type huruf A pun dia akan tukarkan kepada bahasa dia. Yap. Okey. Itu fungsi dia kan? Ya. Okey, inilah dia. Von Neumann. Okey, jadi pada tahun 1945 ni dia John von Neumann tadi dia mendapat idea mencipta kaedah untuk simpan atau cara komputer dalam sistem komputer. Jadi apa ideanya? Okey, atur cara dan data disimpan dalam ingatan dan digerakkan dari unit ingatan ke pemproses. Jadi konsep inilah yang dirujuk sebagai seni bina von Neumann tadi. Okey, so 3 komponen utama yang ada dalam seni bina von Neumann ini adalah CPU. Okey, yang merupakan otak kepada komputer kita. Betul. Kemudian ingatan, kita ada RAM. Okey, dan juga ROM. Kemudian peranti input dan output. Ataupun yang ada dekat di atas meja saya ni, betul cikgu? Ya, betul. Ini adalah sebahagiannya. Semua ada dalam tu. Ada CPU, ada ni kita faham motherboard Ya, motherboard. Dekat motherboard tu kita ada CPU, kita ada RAM. Ada RAM dekat situ. Macam tadi cikgu selalu sebut RAM kan. Inilah dia murid-murid. Mungkin ada yang di kalangan murid yang tidak tahu atau tidak mengenali kan bagaimana rupa atau bentuk dia. Inilah dia. Bukan yang ini tapi yang ini. Okey.
Baik, Okey. cikgu. Yang sekarang ini kalau saya dapat lihat, cikgu nak kongsikan mengenai seni bina von Neumann dan sistem bas, betul? Ya, betul. Okey, apa dia tu cikgu? Okey, kat sini dia akan lihatlah. Okey, kita ada unit ingatan utama tadi, bagaimana dia berlaku kan. Proses yang berlaku, dia akan pergi kepada daftar. Kemudian daripada daftar tadi juga boleh pergi kepada ingatan utama. Ataupun Okey, RAM. ataupun RAM tadi. Jadi unit kawalan, unit arithmetic logik, maksudnya hubungan di antara RAM tadi ke CPU, dan CPU tu dia akan hasilkan apa yang dia proses tadi ke unit input dan juga output. Output. Okey. Baik. Sistem bas. Sistem bas. Masa tadi kan bas-bas. Adakah bas yang murid selalu naik tu kalau nak pergi sekolah tu cikgu? Okey, kita lihat pada sistem bas. Kita dua jenis bas ni. Kita ada bas dalaman dan juga bas luaran. Okey, bas dalaman ni dia akan menghubungkan komponen-komponen dalaman pemproses dan juga membenarkan komponen tersebut bertukar-tukar maklumat. Manakala bas luaran ni dia akan menghubungkan pemproses dengan komponen luaran seperti ingatan dan peranti input dan output. So kita ada tiga jenis bas luaran ni, dia ada tiga jenis bas, iaitu bas data, bas alamat dan juga bas kawalan. Okey, ini dia bas data. Bas data ni adalah bas yang digunakan untuk pindahkan data di antara pemproses. Okey, kemudian daripada ingatan dan juga peranti input dan output. Kemudian dia juga akan pindahkan data antara daftar, unit kawalan dan ALU tadi. Kemudian kita ada bas alamat. Bas alamat ni digunakan untuk bawa alamat lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama. Maksudnya kalau macam kita pun masuk dalam rumah, kita ada bilik. Betul. Kan? Jadi kita tahu dah bilik kita. Jadi sama juga dengan bas alamat ni, data yang dimasukkan dia akan berada pada lokasi yang tertentu dalam ingatan utama. Kemudian dia mengandungi alamat peranti input dan juga peranti output. Okey, yang terakhir adalah bas kawalan. Adalah bas yang mempunyai isyarat kawalan yang digunakan bagi mengawal operasi keseluruhan sistem komputer kita. Ini dia. Okey, kita ada bas data, bas alamat dan juga bas kawalan. Ini ada tiga bas tadi. Okey, dalam CPU tadi tu kita ada daftar. Daftar ni adalah lokasi ingatan dalam CPU yang dapat diakses dengan cepat. Kemudian unit kawalan tadi bertanggungjawab untuk arahan penyahkodan. Kemudian menghantar isyarat untuk mengawal bagaimana data bergerak di sekitar bahagian-bahagian CPU dan memori untuk melaksanakan arahan. Kemudian ALU ni pula akan menjalankan pengiraan dan keputusan logik, contohnya tambahan dan penolakan. Kemudian perbandingan sama dengan lebih besar atau kurang daripada, lebih kepada matematik lah di sini. Kemudian kita lihat pada bas data ni adalah untuk bawa data antara CPU dan juga ingatan. Kemudian untuk RAM tadi ni kita ada sebagai ingatan atau memori tadi tu, dia ada pada papan induk kita, pada motherboard. Okey. Kemudian kita ada bas alamat ni adalah dia akan membawa alamat ingatan tadi ke lokasi untuk dibaca atau ditulis. Kemudian yang terakhir adalah input output yang disambungkan ke bas papan induk tadi, motherboard tadi, dia akan bawa data ke dan dari peranti seperti pemacu cakra dan port seperti bas bersiri semesta, iaitu USB, dan juga tata susunan grafik video VGA, itu video. Inilah cikgu. Inilah masa yang saya nanti-nantikan. Okey, jom tengok soalan contoh yang pertama cikgu. Soalan contoh yang pertama. Okey, kita nak tengok sama ada murid-murid faham atau tidak. Okey. Okey, jadual ada berkenaan sistem bas dan konsep asas seni bina komputer von Neumann. So kita ada tiga jenis bas. Okey, bas alamat X. Okey. Apakah X? X itu kalau bas alamat merupakan membawa alamat lokasi data. Cikgu? Ya. Membawa alamat lokasi data. Ya. Itu jawapannya dalam ingatan utama. Ya, ingatan utama. Okey. Yang soalan seterusnya. Okey, kita ada rajah. Seni bina von Neumann dan juga sistem bas. Kita ada dalam CPU itu kita ada daftar X, unit aritmetik dan logik. Kemudian di sebelah ni kita ada Y. Apakah X, apakah Y? Kalau X itu unit kawalan, Y itu kalau kita dapat tengok merupakan RAM ataupun ingatan utama. Ya, tepat sekali. Okey, unit kawalan dan ingatan utama. Okey, tengok soalan yang seterusnya cikgu. Apa fungsi bas data?
Hoi, ini panjang sebenarnya cikgu Tapi apa seingat saya dia merupakan memindahkan data antara pemproses ingatan dan juga peranti input dan output cikgu. Okey, tepat sekali. Ya, itu dia. Jawapan yang betul cikgu? 10 bintang kali ni. Iya, bagi 12 cikgu. Okey. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Cikgu, ini jawapan saya rasa Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu sikit, tadi cikgu selalu sebut CPU kan. Apa sebenarnya unit dan fungsi CPU tu? Itu saya pasti ramai murid nak tahu tu. Jom cikgu. Jom kita tengok. Okey. CPU. CPU ni adalah komponen yang paling penting dalam sistem komputer. Jadi nama lain ni adalah pemproses. Jadi pemprosesan data dan arahan ni akan dilakukan dalam pemproses. Ataupun CPU tadi itulah. Okey, kita ada 3 komponen utama dalam pemproses. Betul. Kita ada unit aritmetik dan logik, kita ada daftar dan juga kita ada unit kawalan. Jadi apa yang unit aritmetik dan logik buat? Jadi dia akan melakukan operasi-operasi aritmetik seperti nilai seperti tambah, tolak, bahagi, darab, nilai negatif dan sebagainya. Dan operasi-operasi logik seperti dan, atau, tak. X atau dan sebagainya. Tak boleh tak atau, dia lain maksud dia. Betul. Untuk operasi logik lah. Okey, kemudian kita ada ALU, menerima input dari daftar-daftar dalam CPU dan menghasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan. Okey, yang seterusnya kita tengok pada daftar. Jadi komponen digunakan bagi menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU untuk diproses dan menyimpan hasil pemprosesan sementara sebelum dihantar ke ingatan utama dan dia akan pamerkan melalui peranti output seperti monitor. Betul. Okey, contoh jenis daftar. Baik. Okey, kita lihat contoh jenis daftar yang terlibat dan fungsi dalam kita mesin pemprosesan data. Kita ada 5. Okey, kita ada PC, kita ada ACC, kita ada MAR, MDR dan juga IR. Jom kita lihat satu persatu. Jom. Okey, ini dia yang pertama. Okey, PC ni adalah merupakan program counter ataupun pembilang atau cara. Jadi dia digunakan untuk memegang alamat ingatan utama pada peringkat awal proses kitaran mesin selepas menerima arahan dari CPU. Jadi PC ini akan menyari alamat tadi ke daftar MAR, nilai PC tadi akan bertambah. Jadi daftar ni akan sentiasa menunjuk atau memegang alamat bagi arahan seterusnya yang akan dicapai. Okey. Kemudian kita lihat ACC ataupun accumulator ataupun daftar pengumpul. Okey, dalam bahasa Melayu. Okey, digunakan untuk menyimpan data yang akan menjadi input dan output semasa operasi ALU. Okey, yang seterusnya adalah MAR. Okey, MAR. Memory Address Register. Itu daftar alamat ingatan. Jadi daftar ini akan memegang alamat lokasi maklumat dalam ingatan utama. Jadi apabila pemproses ingin capai data dari ingatan tadi, pemproses ini akan berikan isyarat alamat lokasi ingatan yang diperlukan dari PC dan disalin ke dalam MAR. Okey, kemudian MDR ni adalah Memory Data Register ataupun daftar data ingatan. Okey, apa yang dia buat? Dia akan pegang data. Okey, dan arahan yang dibaca dari ingatan atau yang akan ditulis ke ingatan. Jadi kandungan arahan dalam MDR ini akan dihantar ke IR dan kandungan data akan dihantar ke ACC. Kemudian yang terakhir adalah IR, Instruction Register ataupun daftar arahan. Jadi dia mengandungi arahan yang terkini yang akan dilaksanakan. Kemudian unit kawalan ini akan menyangkutkan arahan ini dan bagi menentukan jenis operasi yang perlu dilaksanakan oleh ALU. Okey, kita lihat yang ketiga adalah unit kawalan. Okey,
Unit kawalan ni menerima dan menjana isyarat-isyarat bagi mengawal operasi keseluruhan sistem komputer. Jadi input utamanya adalah denyutan isyarat dari sistem jam. Okey, kita ada sistem jam. Kemudian kita ada unit kawalan ni, dia akan mengandungi penyangkut arahan dan logik pemasangan serta kawalan. Okey, kita lihat sistem jam. Okey, sistem jam ni adalah merupakan satu peranti chip dalam pemproses tu untuk menjana denyutan elektronik pada kadar yang tetap bagi menyeragamkan semua operasi komputer. Jadi unit digunakan bagi menghitung kadar kelajuan jam dalam pemproses, iaitu clock speed measurement ialah hertz. Jadi 1 hertz merupakan satu denyutan atau kitaran per saat. Jadi inilah dia satu arahan yang memerlukan satu kitaran mesin untuk dilaksanakan. Jadi komputer boleh melaksanakan 160 juta arahan dalam satu saat. Akmal boleh tak? Tidak boleh cikgu. Jadi dengan itu lebih tinggi kelajuan hertz, okey, lebih laju komputer tersebut. Jadi kita lihat dekat belakang tu contoh kelajuan CPU. Okey, kalau kata kita lihat kan, ni perhatikan betul-betul. Untuk Intel Core i7. Okey, i7 ni adalah yang terkini, pemproses terkini i7. Okey. Kita lihat dekat belakang dia 3.6 GHz. Okey, maksudnya dia punya kelajuan dia sangat laju. Okey, kita tengok pula Intel Core Duo 2.0. Lebih rendah daripada 3.6, maka dia lebih kurang sikit lah, kurang kelajuan. Okey, yang paling bagus adalah i7 tadi. Kemudian kita ada 2.27 Core i5 kan, kita tengok pada i5 tadi. Okey, 2.27 maksudnya dia lebih baik daripada Intel Core Duo. Okey, maksudnya yang pertama adalah i7, yang kedua yang lebih laju adalah i5, kemudian barulah Intel Core Duo 2.0. Maksudnya cikgu, kalau murid-murid nak beli komputer riba contohlah kan, mereka kena tengoklah berapa gigahertznya kan? Ya, kena tengok berapa gigahertz. Itu sangat penting. Lagi tinggi lagi laju. Lagi tinggi lagi laju lagi bagus. Lagi bagus dan lagi tinggi harganya. Betul. Okey. Okey, kita tengok contoh macam mana kita nak menghitung cara kelajuan pemproses dalam kiraan kitaran sesaat. Okey, jika diberi 1.3 GHz, berapakah kitaran sesaat? Kalau tadi kita ada 160 juta kan untuk sesaat. Kita lihat. Okey, inilah dia. Okey, untuk 1 MHz tadi kita ada 1 juta kitaran sesaat. Okey, kemudian kita ada untuk 1 GHz, maksudnya kita boleh ringkaskan pada megahertz lah. Okey, megahertz bersamaan dengan 1000 megahertz. Kemudian 1.1 gigahertz bersamaan dengan 1000 juta 1 bilion kitaran sesaat. Dan 1.3 gigahertz kita ada 1300 juta ataupun 1.3 bilion kitaran sesaat. Ini 1.3, kalau 3.6 tadi lagi banyak lah kan. Boleh kira lah. Okey, sangat tinggi lah dia punya kelajuan kan. Maksudnya otak dia lagi laju daripada saya. Okey. Baik. Okey, sekarang kita lihat pada perbezaan antara pemproses linear dan juga pemproses semasa, masih lagi merujuk kepada CPU sebenarnya. Okey, jadi ukuran kelajuan komputer ni dia melaksanakan sesuatu tugasan bergantung kepada keupayaan pemprosesnya. Jadi komponen pemproses ni sentiasa dikaji dari segi teknologi pembuatan litar logiknya supaya dapat memproses data dengan kadar kelajuan yang tinggi. Jadi kita ada dua jenis pemprosesan, iaitu pemprosesan linear dan juga pemprosesan semasa. Jadi pemprosesan linear ni dikenali sebagai pemprosesan bersiri. Okey, iaitu pemproses memproses data dan arahan secara berjujukkan seperti yang digambarkan dalam rajah yang kita akan lihat nanti. Okey, pemproses ni memproses data dan arahan mengikut kitaran mesin, iaitu capai, nyakut, laksana, diringkaskan IF, ID dan juga EX. Dan langkah-langkah ini diulangi sehingga data dan arahan selesai diproses. Okey, pemprosesan linear ni hanya sesuai untuk melaksanakan arahan yang ringkas. Okey, inilah dia. Okey, dia akan laksanakan satu persatu. Dia tak boleh nak langkah lah. Selepas nombor 1, dia akan pergi pada nombor 2. Kemudian nombor 3. Kemudian dia ulang lagi. Itulah ikut arahan. Arahan 1, arahan 2, arahan 3. Okey, maksudnya kalau macam kita ni, kita terima secara berjujukkan linear tu macam kita guna
PowerPoint, untuk buat pembentangan. Selepas slide nombor 1 pergi ke slide nombor 2. Tak boleh langkau kan? Itu linear lah secara berjujukkan. Okey. Baik. Ini adalah pemprosesan semasa. Okey, dikenali sebagai pemprosesan tidak linear ataupun pemprosesan selari. Jadi pemproses ini boleh dikonfigurasikan bagi melakukan pelbagai tugas dalam satu masa. Jadi dia boleh multitasking. Kalau tadi tu dia boleh buat satu tugas saja. Yep. Sekarang dia boleh buat pelbagai tugas dalam satu masa. Jadi pemproses masa ni mampu melaksanakan beberapa arahan secara serentak dengan menggunakan teknik talian pipelining. Okey. Jadi teknik ini digunakan sebagai salah satu kaedah untuk mempertingkatkan prestasi pemproses masa. Jadi teknik ini akan membenarkan pemprosesan arahan-arahan secara bertindih overlapping seperti gambarkan dalam gambar raja. Kalau kita tengok pada gambar raja yang ada ni, okey, dia buat tugas yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maksudnya dalam satu masa dia boleh buat berapa tugas? 2. Okey. 3. Masa yang ketiga dia boleh buat 3 tugas. Maksudnya pelbagai tugas lah dalam satu masa yang sama. Oh, ini dipanggil overlapping ni cikgu Ya, overlapping. Okey, yang seterusnya kita lihat. Jadi dia kata contoh gambaran siri peringkat pemprosesan data dan arahan mengikut getaran mesin IF, ID, EX tadi bagi pemprosesan linear dan juga proses masa. Jadi raja ni menunjukkan pemprosesan arahan secara berjujukkan. Kita nampaklah daripada nombor 1 sampai nombor 9. Mesti dibuat satu persatu tugas tersebut. Selesaikan satu tugas, baru tugas yang kedua. Tapi sebelum tu kita boleh multitasking kan. Kemudian diberikan 3 arahan untuk diproses, dan setiap arahan akan diselesaikan mengikut 3 fasa dalam kitaran mesin. Okey, jadi andaikan setiap fasa ni diberikan nilai masa pemprosesan yang sama. Jadi bagi menyelesaikan 3 arahan tersebut, jumlah masa yang diperlukan ialah 9. Jadi raja menunjukkan penggunaan teknik talian pipelining dalam proses masa. Jadi teknik akan membahagikan pemprosesan kepada beberapa fasa. Jadi setiap fasa ni dia akan selesaikan sebagai arahan dan dilaksanakan secara selari dan serentak. Ini pula adalah pertindihan lah, pertindihan fasa yang boleh berlaku. Okey, kita nampak lah kan pertindihan fasa yang boleh berlaku kerana ada fasa dilaksanakan secara serentak. Contoh kat sini dia bagi dah pada menyelesaikan yang kedua dan juga ketiga. Kita nampak pelbagai arahan yang diberikan dan dia boleh selesaikan dalam tempoh yang lebih singkat. Kalau tadi 9 ambil masa, tapi untuk yang proses masa tadi dia hanya perlukan 6 milisaat sahaja. Lebih cepat. Okey, lebih laju. Jadi bagi misalkan 3 arahan ni, jadi 3 kitaran diperlukan dengan jumlah masa ialah 9. Kita nampak dengan jelas. Okey, yang terakhir adalah 6. Okey, ini adalah perbezaan antara pemprosesan linear dan juga pemprosesan semasa. Jadi pemprosesan linear ni dia kurang efektif dalam pemprosesan data dan arahan yang panjang dan kompleks. Pemprosesan linear hanya boleh melakukan satu tugas pada satu masa. Manakala pemprosesan linear ni dilaksanakan dengan arahan yang panjang dan kompleks. Jadi arahan dibahagi pada beberapa bahagian dan dilaksanakan secara berasingan. Jadi pemprosesan tadi boleh melakukan pelbagai tugas dengan cepat pada satu masa. Oh, saya rasa saya punya RAM ni banyak terima maklumat cikgu. Okey. Okey, cikgu ada satu soalan. Okey. Okey, kita lihat pada pernyataan berkenaan dengan sebuah daftar. Jadi apabila pemproses tadi nak capai data daripada ingatan, proses akan memberikan isyarat alamat lokasi ingatan diperlukan dari PC dan disalin ke dalam apa? Apakah X? Apakah X cikgu Ya. Kalau saya dapat lihat dekat situ ada memberikan isyarat alamat lokasi ingatan. Jadi ini X tersebut adalah itu kata apa dia punya perkataan pendeknya MAR. MAR. Okey, MAR, Memory Memory Address register ataupun daftar alamat ingatan. Ya, itu dia cikgu. Alhamdulillah saya dapat menjawabnya soalan ini dan juga soalan terakhir cikgu. Soalan terakhir. Okey. Baik cikgu, saya pasti cikgu telah banyak kongsikan orang kata info kan ataupun ilmu mengenai bab kita kali ini iaitu sistem komputer di dalam mata pelajaran sains komputer. Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan kepada murid-murid yang sedang menonton mendengar atas ni? Silakan. Okey, untuk tajuk yang hari ini sebenarnya kita memang bercakap tentang sistem komputer. Ya. Lebih kepada CPU yang merupakan satu yang penting kepada sistem komputer kita. Tanpa CPU, okey, tanpa CPU ni memang komputer kita tidak akan berfungsi.
Okey, jadi Betul. kepentingan dia memang sangat-sangat besar lah. Okey, Ya. dan juga dia melibatkan dalam seminar von Neumann pun sangat penting dalam teknologi yang sekarang. Betul tu. Dan cikgu, bagaimana penilaian prestasi anak murid cikgu ini? Okey, penilaian Akmal, untuk Akmal Ya. untuk hari ini memang sangat baik. Ya. Okey. Bukannya 10 bintang lah. Kita up jadi 15 Alhamdulillah. sebab dapat jawab semua. Ya. Saya tak minta cikgu yang berikannya. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu, dan sekiranya kalau ada guru-guru ingin mencari ataupun membuat bahan rujukan dekat pelantar mana cikgu? Okey, kita akan rujuk pada pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Ashikin kita yang baru saja mengajar kita mengenai sistem komputer bab 1 dalam tingkatan 5, mata pelajaran Sains Komputer. Dan saya juga ingin turut berterima kasih kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi. Sampai di sini saja mendengar atas kali ini. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.